يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16, surat 16 baris ke-8 daripada bawah. Muka surat 16 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan 25 Rasul yang disebut nama mereka itu 25 Rasul disebut di dalam Al-Quran wajib atau khabar. Dan 25 Rasul itu mubtada, wajib itu khabar. Wajib beriman dengan mereka itu dengan 25 Rasul yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran. Beriman atas jalan tafsil. Beriman atas jalan tafsir. Dengan makna bahawasanya, dengan makna bahawasanya. Jawi baru pun tak ada dah. Rumi ada tak? Dengan makna bahawasanya. Ada tak Rumi? Dengan makna bahawasanya. Ada? Ada? Rumi? Wajib beriman mereka itu atas jalan tafsil. Dengan makna. Ada tak? Makna tu ada tak? Ke dengan bahawasanya? Dengan bahawasanya. Saya mengaji ni tunggu tambah. Dengan makna bahawasanya. Itu saya mengaji. Dengan makna bahawasanya. Makna beriman atas jalan tafsir ni. Jika ditanya seseorang, jika ditanyakan seseorang daripada tiap-tiap satu daripada mereka itu 25 Rasul, nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia seseorang dari tiap-tiap Rasul itu Rasul. Lut, apa dia tanya? Lut, Rasul. Hud, Rasul. Tiada dengan makna tadi dengan makna bahawasanya jika ditanyakan. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu 25 Rasul. Dan 25 Rasul yang disebutkan nama mereka itu 25 Rasul disebut di dalam Al-Quran 25 ni. Wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Yang terdahulunya wajib beriman
dengan segala rasul atas jalan ijman. Wajib beriman atas jalan ijmalnya ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ijmal. Ini nak masuk kepada pembicaraan sekalian barang yang didatangkan dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul. Kita beriman dengan aqaidul iman yang 50. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita wajib beriman dengan sekalian barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pembicaraan rasul-rasul yang lain. Hak Nabi sallallahu bawanya pembicaraan berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab-kitab, berkaitan dengan hari kesudahan. Itu semua masuk di bawah perkara barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah. Bila kita imani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, apa yang Nabi SAW bawa tu daripada Allah. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian barang yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Segala pekerjaan agama, Nabi bawa datang bab ibadah, kita imani. Nabi bawa datang bab muamalah, bab munakahat, bab janayat, kita imani sebab Nabi yang bawa datang. Ibadat Nabi bawa datang, muamalah Nabi bawa datang, munakahat Nabi bawa datang, tu bab fiqh. Janayat itu Nabi bawa datang belaka tu. Kita wajib imani. Hudud, qisas, itu adalah perkara yang Nabi bawa datang dan Nabi laksanakan ketika Nabi memerintah di Madinah Al-Munawwarah, dan itulah hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kita wajib imani. Itu hukum Allah yang mana segala-gala hukum hakam dalam Al-Quranul Karim, segala hukum hakam yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sampai qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, syariat yang berdatang oleh nabi terdahulu, dia terkadang terhad pada satu-satu tempat. Tempat lain ada nabi lain. Terkadang syariat Nabi dahulu terhad untuk kaum dia sahaja. Syariat Nabi terdahulu ada sakatan masa diutuskan Rasul yang lain beramal dengan syariat Rasul yang lain pula. Sampai masa diutuskan Rasul yang lain pula beramal dengan syariat Rasul yang lain pula. Adapun syariat yang diberitakan oleh Nabi SAW ni, syariah ni kekal sampai kiamat, sebab sudah tidak ada Rasul selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariah Nabi ni syariah yang melengkapi, dan syariah Nabi ni syariah kepada sekalian manusia. Tidak terhad dengan tempat, tidak terhad dengan kaum kabilah, tidak terhad dengan masa. Ini syariat Nabi yang syumul. Syariat Nabi yang syumul, yang melengkapi. Syariat Nabi-nya, syariat Nabi ni kepada sekalian jin dan manusia. Adapun rasul-rasul yang terdahulu, mereka menjadi rasul hanya kepada manusia sahaja. Rasul-rasul yang terdahulu, mereka menjadi rasul hanya kepada manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menjadi rasul kepada manusia dan juga kepada jin. Nabi jadi rasul kepada jin pada furung agama, pada cabang agama. Pada usuluddin, tu jin sudah beriman walaupun sebelum dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab furung agama, dalam bab sembahyang, dalam bab puasa, dalam bab haji, disyariat kepada manusia, dan disyariatkan kepada kaum jin. Adapun rasul-rasul terdahulu tidak. Mereka hanya menjadi rasul kepada manusia sahaja. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menjadi rasul kepada jin, hanya mengepalai jin sahaja. Bukan Nabi Sulaiman menjadi rasul kepada jin, tidak. Dan tidak ada Nabi Rasul di kalangan kaum jin. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan kaum jin, tidak ada. Kemudian Rasul ni hanya diutuskan pada manusia, malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kepada jin dan manusia. Syariat yang syumul, yang melengkapi, tidak terhad kepada kaum, kabilah, tidak terhad kepada tempat, tidak terhad pada masa, sampai qiyamah. Jadi apa yang Nabi bawa datang, termasuk bab janayat pun, itu ada syariat yang kekal sampai qiyamah, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang hakim, yang alim. Bila syariat undang-undang bab janayat contoh datang daripada Allah, itu yang terbaik, sebab datang daripada Allah yang hakim, yang bijaksana. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah Ta'ala yang bijaksana? Surah Watin itulah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah tu bijaksana daripada yang bijaksana? Kan kita pun jawab kan? Sunat kita jawab. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan Allah bijaksana. Bahkan wa ana ala zalika, dan aku atas kebijaksanaan Allah Ta'ala, minasyahidin, di kalangan orang yang naik saksi. Ke tak jawab? Kan biasa kan tu imam baca wadduha watting, gitulah imam kampung kan. Wadduha watting, inna anzalna, apa lagi? Iqra dak baca, lam yakuni dak baca. Sungguh tu imam sekarang ni Iqra dak baca, lam yakuni tak baca. Sebab apa? Dia takut tukar berapa kali. Dia takut jadi pendek ke, dia takut jadi tak jumpa jalan keluar ke mana ke tahu. Jangan duk cakap Iqra dengan ni lam yakuni boleh jadi pendek ah. Bukan Iqra dengan lam yakuni, kuliah pun jadi pendek kuliah pun jadi pendek. Habis dah kuliah. Pada ni kuliah pun boleh dipendek kalau tak jaga. Bacanya apa? Wadduha wattin inna anzalna. Imam baca wattin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala belam ya bala wa ana. Ana tahu tak? Ana lah, alif nun alif. Bala wa ana ala ain lam ya. Zalika minasyahidin. Itu pun jawab kan? Bahkan Allah bijaksana, dan aku atas kebijaksanaan Allah di kalangan orang yang naik saksi. Allah yang bijaksana itulah yang menurunkan hukum janayat, hudud, kisah, takzir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kekal hukum tu sampai kiamat. Itu hukum yang terbaik, sebab datang Allah yang bijaksana, yang wajib kita imani. Lepas tu pelaksanaan pergi kepada ihsan. Pelaksanaan pergi kepada ihsan.
mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintahkan solat dan puasa wajib ijma' ulama. Betul juga dengan perintah berkaitan dengan melaksanakan hukum agama dan negara wajib ijma' ulama. Semayang puasa perintah Al-Quran wajib ijma' ulama. Puasa kutiba alaikumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Bunuh balas, cedera balas. Itu qisas. Diwajibkan ke atas kamu puasa, diwajibkan ke atas kamu qisas. Sebagaimana perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Perintah buat hukum hudud pun dengan fi'il amar. Perintah faqta'u aydiyahuma. Potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Fajliduhun. Baik, ambil tengah-tengah ni. Fajliduhum. Hak tu hak perintah supaya sebab. Itu semua perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Sembahyang perintah Al-Quran dengan fi'il amar, perintah. Sama dengan kerak tangan pencuri, perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Perintah sebab bagi orang yang berzina dengan fi'il amar. Wajib melaksanakan hukum agama Allah dan negara wajib ijma' ulama. Sebagaimana wajib semayang puasa wajib ijma' ulama. Lepas tu siapa yang berkewajipan? Mereka yang lebih kuasa. Mereka yang lebih kuasa ni bukan boleh naik sendiri. Orang yang mengangkat mereka yang berkuasa. Maka wajib mengangkat mereka yang beriltizam untuk melaksanakan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajipan. Terlaksana atau tidak, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama kita bicara sekarang iman ni. Iman kita. Kita mempercayai dan meyakini akan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara iman. Syarat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bab zahir. Ihsan pelaksanaan. Ihsan pelaksanaan. Kita bicara bab iman. Syarat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman. Untuk selamat kekal neraka Allah adalah iman. Untuk selamat dan kekal neraka Allah adalah iman. Ini kita bicara bab iman. Ini bicara bab percaya hati akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Mana ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Itu pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga percaya dengan sekian barang yang Nabi cerita daripada perkara gaib. Perkara hak lepas-lepas dah. Termasuk bicara Nabi Rasul hak lepas dah. Bicara bab malaikat gaib. Bicara bab kitab hak lepas dah. Bicara bab hari kesudahan tu belum sampai masa lagi. Apa yang Nabi cerita hak lepas, hak lagi akan datang, hak zahir, hak gaib, kita wajib imani sekalian. Ni nak bicara hak Nabi bawa datang, hak rasul-rasul, nabi-nabi yang ramai-ramai yang Nabi cerita kepada kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imani sekalian. Ini iman ni dalam berkait dengan perkara gaib. Dia iman dengan Islam ni dia sama je. Cuma dari segi apa nak panggil apa? Tersurat, tersirat. Ada Tersurat yang tertulis. Tersirat
Kalau yang tersurat, kalau pergi pada rukun Islam kok semayang, puasa, zakat, haji je lah. Kalau pergi pada rukun iman kok, percaya kepada Allah, malaikat, percaya pada perkara gaib. Faham tak ni? Jadi seolah-olahnya Islam lain, iman lain. Itu yang tersurat. Tapi yang tersiratnya sama saja. Sebab asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Asas kepada iman adalah ni sekarang ni, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tu. Sekarang rukun Islam ada 5, tapi asasnya 2 kalimah syahadah. Sehingga kan nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah. Orang yang batal Islam, wal-iyazabillah, kita akan sebut orang ni batal syahadah. Padahal syahadah satu daripada 5 rukun. Batal Islam disebut dengan batal syahadah. Sebab apa? Sebab asas kepada Islam dah 2 kalimah syahadah. Asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kita bicara ni, beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi apabila sebagai orang Islam asasnya 2 kalimah syahadah, maka kita akan terima semua perkara yang Nabi bawa datang. Sebab apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Apa yang Nabi bawa kita kena terima belaka. Bukan Nabi bawa semayang, puasa, zakat, haji saja. Itu bab ibadah. Bab muamalah Nabi bawa datang, kita kena terima. Bab munakahat Nabi bawa datang, kena terima. Bab janayat Nabi bawa datang, kena terima. Nabi cerita tak bab malaikat? Nabi cerita bab malaikat, kena terima. Kalau ingkar kewujudan malaikat, batal Islam. Kita kata di mana pula rukun Islam bicara bab malaikat? Bicara bab malaikat dan rukun iman. Dan rukun Islam tak ada bicara bab malaikat. Bicara bab iman ni, hati percaya akan ada malaikat. Dan Islam ni duduk mana? Iman, beriman dengan malaikat, hati. Islam duduk mana? Islam ni kita terima ada malaikat secara zahir, masuk di bawah 2 kalimah syahadah. Maknanya kalau mulut seseorang engkar kewujudan malaikat, Jibril ke Mikail ke Tahyu tak ada, maka batal Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak ada 2 kalimah syahadah. Pergi kepada iman pula. Beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Kita akan beriman dengan sekian perkara yang bawa datang, termasuk hati terima bab ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Di mana ada situ bab semayang, puasa, kaji, ibadah tu dalam rukun Islam dan rukun iman pun. Sebab apa? Maksud di bawah beriman kita. Bab ibadah, muamalah, munakahat, janayat dalam Al-Quranul Karim yang cerita. Dan itu perkara yang Nabi bawa datang. Maka itu wajib iman ni sekalian. Jadi maknanya Islam dengan iman sama. Cuma Islam terima zahir akan perkara agama. Mana mulut kena terima. Ya. Jangan engkar. Pergi pada iman pun sama. Percaya hati akan perkara yang sama. Ada ni. Cuma Islam terima zahir. Semayang wajib. Puasa wajib. Dia tak semayang, dia tak puasa, tak ada ihsan. Tapi dia orang Islam. Hati dia terima kewajipan sebab puasa. Dia masih agak orang beriman. Tapi tak ada ihsan pada ni. Dia kena terima, jangan engkar. Semua perkara Nabi bawa datang, jangan engkar secara zahir. Barulah pergi kepada iman dalam pula. Bukan luar je ya, hati pun kena percaya juga. Kalau luar ya, hati tolak, ini orang munafik. Menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mulut ya, tapi hati tak terima. Semayang, yalah, semayang wajib. Dia tak semayang, tapi dia terima semayang wajib. Dan hati dia, semayang, tak ada faedah semayang. Tengok orang semayang tu miskin, susah juga. Menyusahkan semayang ni. Tak ada faedah semayang ni. Mana jadi majar pula contohnya. Contoh majar. Sui. Di hati dia ni, mulut tak ada. Di hati dia.
maka dia batal iman. Dia kafir di sisi Allah. Tapi zahir dia orang Islam. Sebab mulut tak keluar cakap pelik-pelik. Kalau mulut keluar cakap pelik-pelik, barulah batal Islam. Semayang tak wajib. Sebab apa? Dia kena Tuhan molek dah. Contohnya. Ada orang ajaran sesat tu kan. Dia tak semayang sebab dia kena Tuhan molek dah, dia kata. Semayang apa dah kena dah. Dia tolak kewajipan semayang. Maka batal Islam dia. Sebab dia cakap mulut. Kalau mulut comel, tak keluar benda pelik-pelik, hati pula. Percaya tak dengan sekian perkara hak Nabi buat datang. Itu beza antara Islam dengan iman. Ihsan, kita melaksanakan, mendirikan sembahyang, berpuasa, mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan Allah. Itu bahagian ihsan. Ada ni. Itu kita awal kitab dahulu. Tapi yang kita ni bicara bab iman lah. Kita bicara bab iman, hati kena percaya akan sekian perkara Nabi bawa datang. Percaya. Bab hukum hakam pun hati kena terima. Hati kena terima. Kalau hati engkar, riba haram, mulut tak kata haram riba, disenyak je. Janganlah terbabit dengan riba, disenyak je. Tapi hati dia haram riba. Dia soal, dia tolak pengharaman riba dalam hati dia, batal iman dia, kafir di sisi Allah. Zahir dia orang Islam sebab mulut tak bunyi apa-apa pun. Mulut tak ada bunyi apa-apa pun. Mana Islam dia comel lah bahagian zahir. Bahagian iman. Percaya dengan sekian perkara Nabi bawa datang. Percaya, terima hati. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Dalam bab janayat kena terima. Hati kena percaya. Itulah hukum Allah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita beriman dengan Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama kepada ummah. Agama yang bawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirah. Nak bagi dunia akhirah, turut agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kita bicara sekarang hak berkaitan dengan hak Nabi bawa datang. Mana dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ramai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni beriman atas jalan ijmal, jalan ringkas. Baru nak pergi pada jalan tafsir pula ni, jalan terperinci. Kemudian ramai-ramai Nabi Rasul ni pandangan yang muktamad, jangan hinggakan. Kenapa jangan hinggakan? Jangan letak jumlah. Tapi pandangan masyhurnya, Nabi 124,000 orang dan Rasul daripada 140 Nabi itu 313 orang. Itu pandangan yang masyhur, tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang masyhur, bilangan Nabi semua sekali ramai-ramai tu 124,000 orang. Kemudian daripada 124,000 orang tu naik pangkat Rasul 313 daripada 124,000 orang. Berapa persen tu? Berapa persen? 1% pun tak sampai. Sebab 124,000 orang, kalau 1% dia kena 1,240. Betul? 124,000 orang. Nabi ni, Nabi. Kalau 1% jadi Rasul daripada tu, 1,240 orang. Ini 313 je ni. Mana apa ni? Suku persen. Tak ada 1%. 0,5%. Suku persen tau. Boleh? Suku persen. Faham tak suku persen ni? Kalau nak sebut kataan gitu tau. Suku persen. 0.25%. Boleh? Dah. 313 orang daripada Nabi kesemuanya 124,000 orang. 313 dia Rasulnya. Jadi 124,000 orang tu hanya
diangkat pangkat nubuwah sahaja. Pangkat nubuwah. Nun berwaw marbutah nubuwah. Pangkat kenabian. Pangkat kenabian. Orangnya nabiyun. Pangkatnya nubuwah. Orang rasulun. Pangkatnya risalah. Pangkat risalah. Ra, sin, alif, lam, ta marbutah. Pangkat risalah. Mana apa? Pangkat kerasulan. Nubuwah, pangkat kenabian. Orang yang ada pangkat nubuwah dipanggil nabiyun. Orang yang diangkat pangkat risalah dipanggil rasulun. Jadi orang yang pangkat nubuwah dengan risalah ni, orang yang jadi rasul adalah nabi. Orang yang jadi nabi, hak ramanya tak naik pangkat rasul. Jadi rasul pasti nabi, nabi tidak semestinya rasul. Betul? Rasul nabi lah. Sebab sebelum diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan, terlebih dahulu dikurniakan pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Naik pangkat risalah. Jadi hak ramai-ramainya hanya duduk pangkat nubuwah sahaja. Hanya duduk pangkat nubuwah sahaja. Pangkat kenabian sahaja. 124,000 orang. Diangkat pangkat risalah 313 orang daripada 124,000 orang. Jadi kalau rasul nabi, kalau nabi tak semestinya rasul. Yang mana nabi-nabi ni hanyalah untuk diangkat pangkat nubuwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan menyampai. Tidak diperintahkan menyampai. Diangkat pangkat menjadi nabi. Diangkat pangkat menjadi nabi, beramal mengabdikan diri akan Allah, tidak diperintahkan dengan menyampai. Itu dia nabi. Itu dia nabi. Hanya disyariatkan sebab beramal mengabdikan diri akan Allah, tapi tidak diperintahkan menyampai. Diperintahkan menyampai adalah rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, sampailah oleh kamu dengan barang yang diperintahkan kamu menyampai. Balligh ma unzila ilaik, sampailah akan barang yang diturun kepada engkau. Rasul diperintahkan menyampai. Bila kemudian Nabi Rasul ni tidak ada di kalangan orang perempuan, hanya di kalangan orang lelaki sahaja. Hanya di kalangan orang lelaki sahaja yang diangkat pangkat nubuwah, pangkat kenabian, bukan pangkat risalah kerasulan, bahkan pangkat nubuwah pun hanya kepada orang lelaki sahaja. Ini atas pandangan yang muktamad lah. Ini atas pandangan yang muktamad. Walaupun ada juga pandangan yang marjuh, pandangan yang dhaif. Maryam dikatakan nabi, Asiyah pun dikatakan nabi, Hawa dikatakan nabi, Hajar, Sarah dikatakan nabi. Itu pandangan dhaif lah. Jangan masuk TikTok ni, jangan masuk FB. Jangan, ni cerita dalam majlis ilmu je. Masuk dalam TikTok jadi gempuk lah orangnya. Siti Maryam nabi. Asiyah pun nabi juga. Hawa pun nabi juga. Hajar, Sarah, ni Yuhanik nama Yuhanis. Yuhanis ni nama kita kenal lah. Ibu Nabi Musa AS. Ada pandangan mengatakan ibu Nabi Musa tu adalah nabi. Yuhanis nama dia. Ibu Nabi Musa AS. Itu semua dalam kitab. Itu pandangan dhaif. Kita dalam bab pegangan ni, kita berpegang dengan pandangan yang muktamad. Nabi Rasul hanya di kalangan orang lelaki. Tapi kalau orang cerita ada orang perempuan, kita fahamlah.
Kita pernah dengar juga. Tapi itu pandangan daif. Kita bukan dalam bab fiqh ni, dalam bab akidah. Kita berpegang dengan pandangan yang muktamad. Dalam fiqh ni, ceritalah pandangan muktamad, cerita pandangan daif, cerita pandangan mazhab Syafi'i, cerita pandangan mazhab yang lain. Sebab ada ketika-ketika kita kena beramal dengan pandangan mazhab yang lain atau pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i, itu fiqh. Ini dalam bab pegangan. Kita berpegang dengan pandangan yang muktamad bahawa Nabi Rasul hanya di kalangan orang lelaki sahaja. Hajar, Sarah, isi Nabi Ibrahim alaihissalam tu. Dia kata Nabi juga. Jadi Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang. Ini atas pandangan yang masyhur lah. Dia bagai-bagai pandangan. Ada pandangan Nabi sampai ke 1.2 juta. Ada pandangan dalam kitab. Ini 124,000 je. Satu pandangan 1.2 juta, 10 kali ganda. 1.2 juta. Bahkan ada pandangan kata Muqatil, dia kata para anbiya ni selama 1.424 juta. 1.4 juta 400,000 34 1.400,000 24,000. 1.424,000. Nak sebut dah anda. 1.424,000. Ada pandangan. Itu pandangan Imam Muqatil. Hak bilangan Nabi. Tapi pandangan muktamad, kita imani secara ijma', secara ringkas, Nabi Rasul ramai. Tapi jangan letak berapa ramai, jangan letak jumlah. Itu pandangan yang muktamad. Rasul pun ramai. Tapi dalam kitab ni datangkan pandangan 313 orang. Ada pandangan 314 orang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal 315 orang. Yang diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan daripada 124,000 orang Nabi. Dan 25 Rasul. Rasul 313 orang. Nabi, ni pandangan masyhur lah ni. Nabi 124,000 orang. Diangkat jadi Rasul daripada 124,000 orang ni 313 orang. Rasul ni 313 orang. Dan 25 Rasul. Dan 25 daripada 313 tu pula. Dan 25 Rasul yang disebut nama mereka itu dalam Quran, wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil. Hak Rasul 25 ni akan nyatakan di hadapan. Hak tu wajib imani atas jalan tafsil. Kita wajib beriman seorang. Hak Rasul 25 yang namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Apabila nama Rasul 25 disebut dalam Quran, maka termasuk dalam perkara yang maklumun fid dini bid-darurah. Maklumun fid dini bid-darurah, termasuk dalam perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah. Orang tahu belaka Rasul 25 ni. Sebab apa? Sebab Quran sebut Rasul 25 ni kan. Bila Quran sebut Rasul 25 ni, maka Rasul 25 ni termasuk dalam perkara agama yang besar-besar yang orang tahu belaka. Agama Nabi datang selama 23 tahun. Kita sebagai orang Islam kena terima apa yang Nabi bawa datang. Kita sebagai orang beriman kena imani, kena percaya hati dengan segala perkara Nabi bawa datang. Nabi bawa datang ni selama 23 tahun. Kita nak terima secara zahir sebagai orang Islam, kita nak percaya hati sebagai orang beriman akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa datang, kita nak terima macam mana. Sebab hak Nabi menyampaikan selama 23 tahun tu, berapa persen je kita tahunya. Banyak kita tak tahu. Dan kita nak terima macam mana. Sebagai orang Islam, kita nak percaya hati macam mana sebagai orang beriman. Jadi perkara agama ni dibagi dua. Ada satu perkara agama yang besar-besar yang orang tahu belaka. Budak-budak pun tahu, orang bukan Islam pun tahu.
Ada perkara agama ni, hak ni kena belajar betul-betul baru tahu. Jadi hak wajib kena terima sebagai orang Islam, yang wajib kena imani sebagai beriman, hak perkara agama yang besar-besar. Yang tahu belaka ni. Padahal dia panggil perkara yang maklumun fid dini bidarurah. Dia ada disebut dahulu di pembicaraan ta'rif Islam, ta'rif iman dahulu. Ta'rif Islam, ta'rif iman dahulu kan terima akan segala perkara agama yang diketahui secara darurah dahulu. Hak di musuat 3 dahulu, Islamnya mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Ini musuat 3 dahulu. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatang dengan barang oleh Nabi SAW. Kena terima. Akan sekalian akan barang yang mendatang dengan barang oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan dalam agama dengan darurah. Kenapa ni? Dengan cara mudah-mudah orang tahu belaka. Semayang wajib, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu Islam wajib semayang. Puasa wajib, orang tahu belaka. Budak tahu, orang kafir pun tahu. Berjudi, berzina, minum arak haram, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Orang Islam tak boleh berjudi, minum arak, berzina tu. Ni kena terima ni. Orang tahu belaka ni. Pandai ni. Adanya malaikat, orang tahu belaka. Akan berlakunya kiamat, orang tahu belaka. Orang Islam kena terima. Orang beriman kena percaya. Sebab orang tahu belaka. Bab malaikat, bab kiamat. Hak ni yang kata kena terima ni. Hati kena percaya. Sebab itu perkara agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah-mudah. Termasuk hak Rasul 25 ni. Ini pun termasuk dalam perkara agama yang orang tahu belaka. Ni wajib imani seorang-seorang atas jalan tafsir. Sebab apa? Quran sebut kan? Hak Rasul 25 ni disebut di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun di dalam ayat yang berlainan sekalipun, yang agak panjangnya sebut nabinya dalam surah An-Nisa ayat 163 tu. Hak tu hak panjang. Cerita bab Nabi Nuh, cerita bab wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Itu dah surah An-Nisa yang ke-163. Tapi ayat lain banyak lagi tu, cerita hak Rasul 25. Jadi Rasul 25 ni orang tahu belaka. Maka sebab itulah wajib imani atas jalan tafsir. Sebab apa? Disebut di dalam Al-Quran. Kemudian kita ni, yang Rasul 25 ni, yang kita boleh katakan tahu belaka, kerana kita baca Quran ke, kerana ulama yang ambil daripada Al-Quran bubuh luar lah. Bubuh luar. Tengok kot luar lah. Kita sebenarnya beriman dengan Rasul 25 ni awal-awal ke selepas khatam baca Quran? Dah kita imani Rasul 25 ni awal-awal ke lepas kita khatam baca Quran? Awal-awal. Tapi dalam baca Quran tu, ni ada nama Nabi. Tu je, suti tu je tahunya, orang lain tak tahu Quran kata apa. Maknanya hak Rasul 25 ni dia ada budak lagi dah. Orang tua kita suruh hafal. Kalau orang sekarang pula di jenis tepek poster. Itu tepek poster dinding. Ni kena ingat ni Rasul 25 ni. Pada ni mana kita kenal Rasul 25 bukan kerana baca Quran, kerana ulama ambil daripada Quran bubuh luar. Kamu ngapa kok luar? Kenal Rasul 25 ni kok luar. Siapa tanya baca Quran, jumpalah dalam Quran tu pula. Jumpa dalam Quran nama, ni nama Rasul. Jumpa dalam Quran. Tapi nak ceritanya, jasa ulama lah Rasul 25 berluar, semua orang imani, walaupun orang tu tak pandai baca Quran sekalipun. Ada orang tak pandai baca Quran. Padahal ada orang tak pandai baca Quran. Dan ada orang yang pandai lah sikit-sikit, tapi tak pernah khatam Quran. Ada. Dia kata dia belajar masa budak-budak tu sampai ke Al-Baqarah gitu je. Lepas tu tunggu dia mati ke dia lari ke tak tahulah. Dia gitu je lah. Memang ada orang tak khatam Quran, sama hidup dia tak pernah khatam Quran. Mana dia baca Quran, surah-surah tu je dia boleh baca.
Tengah-tengah dia tak boleh baca. Tapi diimani dak dengan Rasul 25. Diimani. Sebab apa? Ulama ambil dah ada Quran, ubuh luar. Ngapa aku luar? Sama juga kitanya. Ulama ambil akidah Al-Quran ubuh luar. Wujud, kidang, bakok. Kita pun belajar kot luar. Kita pun beriman dengan wujud, kidang, bakok. Kita beriman wujud, kidang, bakok ni kerana kita baca Quran ke? Kerana kita ngaji kot luar? Kita ngaji kot luar. Kita nak beriman Quran macam mana? Quran kata bahasa Arab, kita orang Melayu, tak kerti. Korang kata apa pun. Tapi kita beriman dengan akidah Al-Quran. Wujud kidang bakok, kita beriman. Tapi wujud kidang bakok ni bukan kaedah Quran lah. Cuma ulama ambil akidah Quran, ubuh luar, ngaji kot luar. Ulama ambil Rasul 20 Al-Quran, ubuh luar. Kamu ngapa kot luar lah. Kamu kenal kot luar, kamu beriman kot luar. Siapa yang baca Quran, jumpalah dalam tu. Kalau hak baca Quran. Mana Rasul 25 ni kita boleh imani saya tafsir kerana ulama yang tarik ubuh luar gitulah. Ada ni. Ni daripada budak lagi ni, kita kena suruh apa? So ingat hak Rasul 25 ni. Sebab termasuk dalam perkara yang diketahui dengan cara mudah. Kemudian dia ada tulis nota kaki nombor 3 tu. Tahu? Ada tak nota kaki nombor 3? Dia panggil apa? Panggil nota kaki dah. Ia luar tu bertepi. Ada nombor 3. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad. Qauluhu tu bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu tu. Jangan baca qoloh pula. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad. Pengarang kitab Faridan Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang disebutkan nama mereka itu di dalam Quran. Faidatun, ini satu faedah. Segala nabi yang diittifaqkan dengan nubuahnya. Nubuah tu lah kenabian tu. Segala nabi yang diittifaqkan dengan nubuah. Sebab ada nabi yang tidak ittifaq, yang tidak sepakat. Ada kata nabi, ada kata bukan nabi. Dia akan cerita di belakang tu. Khidir, ada kata nabi, ada kata bukan nabi. Khidir pandangan yang muktamad nabi. Tapi ada pandangan mengatakan Khidir bukan nabi. Khidir adalah ketua aulia, ketua para wali. Khidir bukan nabi. Satu pandangan. Tapi pandangan muktamad, Khidir adalah nabi, dipanggil Nabi Khidir. Tapi tidak ittifaq lah, tak sepakat ulama. Hak 25 ni, hak ni sepakat ulama. Hak 25 ni Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim ni, hak ni ittifaq ulama, ijma' ulama ni. Nabi Khidir tidak ittifaq ulama. Jadi segala nabi yang diittifaqkan, yang disepakati atas nubuahnya, atas kenabiannya, yang disebut dalam Quran itu daripada zuriat Nabi Ibrahim. Zuriat Nabi Ibrahim belaka pada ni. Pergi kepada anak cucu Nabi Yaqub, zuriat Bani Israel. Tapi zuriat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriat Bani Ismail, zuriat Nabi Ibrahim. Dah. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub anak Nabi Ibrahim, Ishaq anak Nabi Yaqub. Mana apa? Zuriat Nabi Ibrahim belaka. Melainkan 5 orang, iaitu Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut. Dan mana Adam? Adam pun bukan juga. Dia belah atas tu bukan belaka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Itu bukan keturunan Nabi Ibrahim belaka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kemudian Lut. Jadi kalau kira bukan 5 orang. Sebab
Nanti depan tu kan hak Rasul 25 tu kan. Dan bermula mereka itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tu bukan belaka tu. Hak 5 tu bukan. Lut, Lut anak saudara pada Nabi Ibrahim AS. Bukan zuriat Nabi Ibrahim juga. Lut anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau ke sini kok 6 orang. Ini dia kata 5 ni ditinggal Nabi Adam AS. Dia dalam setengah kitab sini dia kata 5. Dia setengah kitab dia kata 8 yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Siapa lagi mana? Adam bukan. Lepas tu Nabi Syih. Nabi Syih anak Nabi Adam. Bukan juga. Tapi Nabi Syih ni tak masuk dalam 5 ni lah. Lepas tu satu orang Nabi lagi. Dalam setengah kitab dia kata bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Iaitu Nabi Yunus AS. Itu ada setengah kitab. Dia kata 8 orang Nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi Adam, Nabi Syih, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Yunus. Itu ada setengah kitab. Dia letak 8 Nabi yang bukan daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim AS. Idris, Nabi Adam, Nabi Syih, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Yunus. Hak dalam ni dia kata 5. 5 ni tak sebut Nabi Adam AS. Itu biasanya 6 orang lah. 6 orang tu hak sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Ibrahim AS. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Lepas itu keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi sini disebut 5 je ni. Saya ngaji pun tak ada baiki apa-apa tu. Wajib beriman atas jalan tafsil dengan makna bahawasanya. Apa makna beriman dengan Rasul 25 atas jalan tafsir? Dengan makna bahawasanya jika ditanyakan seseorang dia bermereka itu dia 25. Ambil nama seorang. Nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia seseorang tu Rasul. Itu makna beriman atas jalan tafsir. Hud ni duduk di akidah dah, Rasul. Lut ni duduk di akidah kita, Rasul. Syuaib, Rasul. Ilyas, Rasul. Ilyasan, Rasul. Zulkifli, Rasul. Saya sebut nama-nama hak kurang disebut. Kalau Nabi Adam AS tu disebut sok moda. Nabi Nuh tu biasa sebut sok moda. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Isa. Tu memang dia sebut sok moda tu. Nabi Hud, Nabi Lut. Nabi Lut kenal. Kenal Nabi Lut. Yang dia suka gitu. Orang kenal Nabi Lut. Orang kenal Nabi Lut. Senyumlah orang kita ni. Sebab apa orang kenal Nabi Lut? Orang kenal perangai huduh kaum Nabi Lut. Ada orang kenal Nabi Lut ni kerana perangai huduh kaum Nabi Lut. Ni puak. Itulah LGBT tu lah. Tahu dah makcik-makcik? Makcik dah tahu LGBT tu apa. Pak jenis pelangi-pelangi tu lah. Pada ni. Duduk pakai payung hak jenis pelangi. Orang kita kan pakai payung pelangi, payung warna-warni. Jangan pergi pak orang ramai payung tu. LGBT. Tak dia LGBT ni dia ada warna tak? Kan dia ada warna LGBT ni kan? Apa benda tu LGBT ringkasan tau. Ringkasan bahasa Malaysia ke bahasa orang putih? Bahasa orang putih?
Tak tahu jugalah, tahu LGBT je. Jadi Nabi Lut nak kenal. Sebab apa? Ni perangai huduh. Bayangkan malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut AS pun nak gomong ke dia juga. Puak kaum Nabi Lut. Biar ke puang tambuh puak kaum Nabi Lut. Tu malaikat mari tu. Spy ni orang rumah, spy dia. Hak tukang beritahu. Hak spy, hak beritahu pada kaum dia tu. Di rumah Nabi Lut ni ada lelaki jangok, lelaki comel. Tu malaikat tu. Spy dalam rumah dia. Siapa yang beritahu? Isteri Nabi Lut lah. Beritahu. Nabi Lut tahu kenal. Sebut Nabi Lut aku senyum. Kata. Hak kurangnya Nabi Hud. Taklah hak kurang-kurang sebut ni kita kena sebut anak-anak kita tu. Kalau Nabi Idris, Nabi Idris biasa menjahit. Kita biasa nak cerita Nabi Idris. Hak kurang disebutnya Nabi Hud, Nabi Ayub biasa. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mertua Nabi Ibrahim salam yang betul Nabi Musa alaihi salam yang itu tukar tu. Tukar daripada Nabi Syuaib tu. Hak tukar Nabi Musa AS tu tukar mertua dia Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun kena sebut juga. Ilyas pun kena sebut juga. Sebab apa? Sebab iman ni cara tafsir ni didatangkan satu nama kita boleh jawab ianya Rasulullah. Macam sebut minggu lepas lah, budak-budak boleh nyanyi. Budak-budak boleh ingat Rasulullah boleh dengan nyanyi. Tapi kalau kita ambil nama tengah-tengah, dia tak boleh nak jawab. Dia kena buat lagu semula, buat lagu. Ada. Kalau kita orang tua tak luluh gitu. Kita kalau suruh sebut Rasul 25, tutup kitab, siapa berani sebut? Tutup kitab sebut Rasul 25. Tak cukup, ulang, lagi tak cukup. Balik awal lah jawapan dia. Tapi kalau sebut nama Rasul 25, ni duduk di akidah kita dah, ianya Rasulullah. Dia gitu. Faham tak? Budak tadi buat lagu pandai. Tapi kalau kita nak test dia, nak cuba, nak tanya dia, ambil tengok. Dia tak boleh nak jawab. Dia kena ulang balik lagu dia lah. Ada. Budak tak apalah. Dia sebab kita orang tua tak luluh gitu. Ada ni. Tapi saya pernah jumpa orang tua dah. Orang tua ni faham lah orang tua ni. Ingatannya mungkin ada yang kurang sedikit pada dia tua. Tapi kalau bilang Rasul 25, dia bilang gitu je. Tak payah mikir nampak dia bilang. Dia bilang. Jadi mana lacau lidah tu dia ngapa masa mana berkali. Ngapa dalam perut mak dia lagi berkali. Tak sungguh. Kita ngapa juga Rasul 25. Tapi kalau tanya kemudian payah juga tu. Dah. Bila sebut Rasul 25, so disebut gitu je. Disebut tu macam bilang tak payah pakai otak nampak ni. Dia bilang. Nak kata cerdik luar biasa, macam orang ramai je. Cerdik lah, macam orang ramai je. Macam ni dia boleh ingat. Dan kita semua ni kalau kita masa budak-budak, ingat Rasul 25 tu. Tua-tua. Tapi dia boleh sebut. Dia ulang balik, dia sebut balik. Lacor. Gana. Tapi mungkin orang kita ni ada ni. Mungkin ada lah. Tapi tak wajib. Tak wajib. Dengan makna tiada dengan makna wajib dihafalkan segala nama mereka itu. Tak wajib hafal. Tapi wajib beriman dengan Rasulullah dalam tafsir. Kalau tanya salah seorang daripada Rasulullah 25, dia nescaya dijawabnya dengan bawahnya ia seseorang yang ditanya tu Rasul. Berarti satu koma. Tiada dengan makna wajib dihafazkan. Kerana nama mereka itu aja hafal. Tapi hafal comel lah. Nak hafal. Tapi tak wajib hafal. Susah kita. Kau nak kena hafal, satu hal lah pulaknya nak ngapal Rasul 25. Kalau malaikat 10 tu mudah je. Kalau kitab hak 4 tu mudah je. Hak malaikat 10, hak kitab 4 tu mudah je. Hak Rasul 25 ni nak apa, nak so ingat seorang-seorang saya hafal, tu tak wajib. Habislah.
Maka jika menafi ia akan risalah, akan kerasulan seorang mereka itu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Nabi Adam ni salah, bukan Nabi Adam. Nabi Adam begitu dak nabi-nabi ni. Kalau nabi takkan buat benda Tuhan larang. Dinafikan. Dinafikan Nabi Adam sebagai nabi, sebagai Rasulullah. Maka ini tiada khilaf pada kufurnya. Nabi Isa AS bukan Rasulullah, tiada khilaf pada kufurnya kalau menafikan. Wallahu a'lam.